Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan memasuki unit 2 dalam subjek pendidikan jasmani tingkatan 5. Hari ini kita akan belajar mengenai kategori permainan serangan, dan permainan yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah rugby sentuh. Semasa di tingkatan 2, kamu telah pun mempelajari serba sedikit mengenai permainan rugby sentuh ini. Kamu sudah tahu peraturan, bagaimana ianya dimainkan, berapa orang pemain dalam satu pasukan, dan banyak lagi. Dan pada kali ini kita akan memfokuskan mengenai teknik serangan dan juga bertahan dalam permainan rugby sentuh. Untuk bermain rugby sentuh dengan jayanya, seorang pemain perlu menguasai beberapa kemahiran. Yang pertama sekali, pemain itu perlulah menguasai teknik larian. Kalau tidak laju, jangan kau main. Yang kedua, seorang pemain haruslah bijak mengendalikan bola, menggunakan otak semasa dalam permainan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, kamu haruslah mengelakkan diri daripada disentuh oleh pasukan lawan. Serta kamu juga haruslah menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Ini adalah satu permainan teamwork, di mana kerjasama pasukan adalah sangat-sangat penting. Seperti yang kamu sedia maklum, permainan rugby sentuh ini adalah satu permainan di mana pasukan yang bertahan perlu menyentuh pemain ataupun penyerang yang membawa bola, dan pemain yang disentuh akan dikira mati. Apa yang penting untuk mengatur strategi serangan dalam permainan ini? Yang pertama sekali, kamu haruslah melakukannya berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Kamu kena kenal lawan kamu dan kamu menyusun strategi berdasarkan dengan kelemahan dan kekuatan mereka. Yang kedua, mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas merupakan satu kelebihan dalam permainan rugby sentuh. Macam cikgu cakap tadi, sekiranya kamu tidak kuat berlari, janganlah kamu main ini. Bagus kamu main golf. Terdapat beberapa kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh. Yang pertama sekali ialah teknik tendang dan tangkap ataupun kick and catch. Teknik yang kedua dipanggil sebagai hantaran loop. Teknik yang ketiga dipanggil sebagai miss pass. Yang keempat dipanggil sebagai hantaran silang ataupun scissor. Dan yang terakhir dipanggil sebagai larian zigzag. Teknik yang pertama dipanggil tendang dan tangkap. Kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Apabila pemain tersebut berdepan dengan pemain pasukan lawan, pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan, melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan bola yang ditendang. Bukan alang-alang susahnya nih ya. Jadi, kepantasan adalah sangat penting untuk menjayakan teknik ini. Kamu tengok dalam gambar tuh kan, cewek yang baju oranye tuh, dia tendang bola rugby tuh melepasi cewek yang baju biru tuh. Kemudian dia lari lagi, melepasi pemain yang baju biru tuh untuk menangkap mula bola tersebut. Oke. Kita tengok simulasinya. Tapi tiada lawan lah, dia buat sendiri. Dia tendang, kemudian dia kejar dan dia tangkap balik. Bukan alang-alang. Teknik yang kedua dipanggil sebagai teknik hantaran loop. Jika kamu lihat seperti yang saya letak dalam video ini, setiap pemain dalam satu barisan maju ke hadapan dan bola itu dipasingkan ke belakang kepada semua pemain. Maknanya semua pemain akan dapat menangkap bola tersebut. Dia dipasing dalam satu barisan, tapi pasing ke belakang lah. Oke, teknik yang ketiga dipanggil sebagai hantaran silang ataupun dalam bahasa Inggrisnya scissor. Oke. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang antara rakan sepasukan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan seringkali dilakukan di dalam kawasan tengah gelanggang menuju ke arah kawasan in goal. Ini satu kelebihannya yang paling utama, dia boleh mengelirukan pihak lawan. Yang tengok itu keliru. Kemana gerakan mereka? Teknik yang seterusnya dipanggil sebagai miss pass. Oke, jika kamu perhatikan dalam video yang saya sertakan ini, semasa mereka memasing, bola itu tidak pergi kepada rakan yang di sebelah. Dia akan cross kawannya, dia miss kawannya yang di sebelah untuk sampai ke kawan yang berikutnya. Macam itu, berarti betul-betul.
Canggih betul. Ini pun satu teknik yang boleh mengelirukan pihak lawan. Teknik yang terakhir ialah mengacah dengan larian zigzag. Bagi mengelakkan diri dari disentuh oleh pemain pasukan yang bertahan, pemain yang membawa bola boleh melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, yaitu melakukan pergerakan badan ke kiri ataupun ke kanan secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan yang bertahan. Ini ialah teknik mengacah dengan larian zigzag. Oke, seterusnya kita beralih kepada strategi menyerang. Strategi menyerang ini ada dua, ya. Kita boleh menyerang sama ada daripada tengah ataupun daripada sayap lah, sayap kiri ataupun sayap kanan, mana-mana pun sayap juga, ya. Oke, kalau kita menyerang dari sayap, macam kamu nampak dalam gambar nih, di sini mereka melakukan serangan. Kalau dari tengah, serangan itu berlaku daripada tengah lah sehingga ke touchdown di belakang garisan gol. Oke, di sini cikgu ada satu contoh bagaimana satu pasukan itu boleh menyerang daripada kedudukan sayap gelanggang. Oke, jika kamu lihat ya, pemain yang pertama ini nih. Dia dengan kawan-kawannya melakukan hantaran secara silang antara satu sama lain. Kemudian dia menghantar bola tersebut kepada pemain murid kedua. Kemudian murid itu menggunakan teknik larian zigzag untuk memperdayakan pihak lawan. Kemudian murid yang kedua ini menghantar pula bola kepada murid ketiga. Dia tendang bola itu ke atas menggunakan teknik tendang dan tangkap. Tiga teknik ini yang kita sudah pelajari tadilah. Kemudian dia pun terus menggunakan kedudukan sayap gelanggang dan menyerang melalui sayap sehingga menjaringkan gol. Oke, habis mengenai strategi serangan, sekarang kita beralih kepada strategi bertahan pula. Strategi bertahan terbagi kepada dua, yaitu yang pertama sekali strategi 1 lawan 1 dan yang kedua strategi bertahan dalam kumpulan. 1 lawan 1. Bagaimana ianya dijalankan? Senang saja. Ya, seperti mana namanya, ianya adalah satu cara di mana seorang pemain pertahanan akan mengawal seorang pemain penyerang. Dia jaga satu orang. Setiap orang dalam pertahanan itu akan menjaga satu orang dari setiap ahli serangan. Strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7-0 ataupun 6-1. Oke, kita tengok ya. Strategi 7-0 ialah pasukan bertahan secara berkumpulan membentuk satu barisan, yaitu 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. 7 orang berbaris di sepanjang gelanggang itu untuk membentuk pertahanan. Kalau strategi 6-1 itu pula, pasukan akan membuat barisan 6 orang pemain, tetapi ada satu pemain yang pantas berlari yang dikenali sebagai quarterback. Dia akan berada di belakang barisan tersebut sebagai pertahanan terakhir. Di sini ada satu contoh pertahanan menggunakan teknik 6-1. Kalau kamu nampak yang pemain pasukan warna oranye nih, kumpulan E ini, di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang bertahan dalam satu barisan. Kemudian ada satu quarterback di sini, dia di belakang inilah. Kemudian mereka akan mengawal kawasan mereka. Oke, that's all for today ya. Oke, jadi semoga yang sedikit ini ada baiknya untuk kamu, dan jika ada soalan boleh direct DM cikgu, dan jangan lupa untuk buat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.